Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk stay pada malam ni selepas solat Isyak dengan tarawih kan, untuk kita sama-sama mengetahui lah ataupun mempelajari tentang penyakit yang common kan, yang selalu kita hadapi saban hari dan saban tahun setiap kali datangnya Ramadan kan, iaitu penyakit yang berkenaan dengan perut. Okey, seperti sabda Rasulullah SAW kan, berkenaan dengan penyakit ni memang dia datang pada perut, iaitu tidaklah seorang anak Adam memenuhi wadah yang lebih berbahaya daripada memenuhi perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap sahaja untuk menegakkan tulang-tulangnya. Jika terpaksa dirinya mengerjakan lebih dari itu, maka hendaklah 1/3 perut untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya dan 1/3 untuk udara pernafasannya. Okey, itu sebelum kita mengetahui tentang GERD kan, iaitu penyakit yang berkenaan dengan perut, kita kena tahu juga tentang sistem pencernaan manusia, sistem yang membuatkan penyakit itu berlaku. Okey, iaitu sistem GERD tu, seperti kita tahu hari ni kita cerita pasal GERD kan. GERD itu adalah salah satu penyakit yang datang daripada sistem pencernaan yang lemah. So apa organ-organ pencernaan yang terlibat adalah organ pencernaan kita adalah terdiri daripada mulut, esofagus, perut, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Dan juga ada organ-organ yang membantu untuk pencernaan, iaitu hati, pankreas dan empedu. Okey, so hari ni kita nak bincang tentang perut itu sendiri kan, sebabnya memang banyak tadi senarai organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Kita hari ni nak membahaskan tentang perut. Okey, fungsi perut ni sebenarnya nak simpan makanan kita, ya. Kedudukannya dari kerongkong terus tergantung bebas dari bahagian atas sebelah kiri dalam ruang abdomen. Fungsi perut ni dia simpan bahan makanan buat sementara untuk dilembutkan dan dihadamkan. Kemudian dia akan hadam menggunakan enzim-enzim yang dihasilkan daripada dinding perut itu sendiri, itu enzim pepsin, renin, dan juga ada asid hidroklorik yang dirembeskan untuk memusnahkan kuman dalam makanan. Asid hidroklorik ni betul lah kan, yang macam isu COVID-19 dulu kan, ada doktor Adham cakap kuman ni boleh bila masuk dalam perut kita akan mati kan, akan dimusnahkan sebab memang ada asid hidroklorik. Asid hidroklorik ni memang pH dia 1 hingga 3 tau dalam perut kita tu. So kalau masuk dalam perut kita tu memang tulang pun boleh hancur. Gitu. Asid hidroklorik tu. So selain pada asid hidroklorik, enzim renin juga dihasilkan untuk mengentalkan susu dengan menukarkan karsinogen kepada kesin, enzim pepsin untuk menghidrolisiskan protein yang menjadi pepton dan polipeptida. Manakala perut juga menghasilkan satu zat yang memudahkan penyerapan vitamin B12 dan pembentukan sel darah merah. So penting ya kita nak jaga perut ni, sebabnya perut ni memang tempat menghadamkan makanan kita. Okey, kalau sistem pencernaan, Masya Allah. So dalam sistem pencernaan manusia ni ada pencernaan yang bersifat fizikal, ada pencernaan yang bersifat kimia. Kalau pada mulut tu memang itu tugas untuk pencernaan fizikal lah kan, kunyah-kunyah dengan gigi, lepas tu akan sambungkan makanan kita tu, disampaikan makanan kita tu ke kerongkong, esofagus, dan digerakkan makanan kita tu ke perut. Di perut itulah akan mengalami pencernaan kimia, yang mana asid hidroklorik akan menyediakan satu medium berasid lah untuk tindak balas enzim-enzim terhadap makanan yang kita makan tu. Okey, dan ada satu dinding dalam perut kita tu yang juga melindungi melindungi dinding perut kita daripada dicernakan oleh asid hidroklorik. Maksudnya walaupun Allah jadikan ada asid hidroklorik untuk mencerna makanan kita kan, untuk membunuh kuman-kuman, tapi ada mukus yang berperanan untuk untuk melindungi dinding perut kita tu daripada dirosakkan oleh asid hidroklorik tu. Subhanallah, memang Allah cipta benda tu memang sangat-sangat menakjubkan. Okey, bila orang mengalami gastrik ataupun GERD kan, GERD, apa simptom yang dia akan terima adalah, laju sangat tak saya cakap ni? Macam sendiri pula. Sikit perlahan, okey. Okey. Sikit perlahan ya. Okey. So bila seorang tu mengalami GERD ataupun sakit gastrik, sakit yang pedih di ulu hati tu, kan? Apa itu pedih ulu hati? Dia ni mengalami sakit dada macam rasa terbakar.
Tahu apa yang berlaku dalam perut dia tu ialah satu injap, itu nama dia lower esophageal sphincter ataupun nama short form LES. Itu satu injap yang membenarkan makanan dan cairan yang kita yang minum tu untuk mengalir ke dalam bahagian perut. Jadi bila kita mengalami GERD, LES tu ataupun sphincter tu dia tidak tertutup, membuatkan asid perut tu mengalir naik ke esophagus. Maksud dia patah balik ke atas. So asid perut ni dia perlu cukup dirembeskan barulah sphincter tu boleh tertutup. Kalau asid perut dikurang dihasilkan, jadi terdapat signal lah akan membuatkan akan disampaikan satu signal kepada sphincter tu supaya sphincter tu dia terlonggar macam tu. So sphincter tu dia ibarat macam sebuah getah ataupun spring yang mana dia akan tutup secara automatik kalau makanan masuk dia mula-mula dia tutup. Lepas tu bila makanan masuk dia terbuka, lepas tu dia akan tutup balik. Tapi untuk orang yang masalah GERD, dia terbuka, dia tak tutup-tutup. Sebab apa dia tak tutup-tutup? Sebab kerana asid hidroklorik, asid perut, dia tak cukup dirembeskan oleh dinding perut tu sendiri. Sebab apa? Sebab pemakanan yang dia masuk tu berasid, maka membuatkan perut mengesan bahawa asid sudah cukup, maksudnya tidak menghasilkan asid yang banyak untuk pencernaan, membuatkan bila kandungan asid yang sepatutnya dikeluarkan tu tak cukup, jadi sphincter tu terbuka dengan sendirinya. Sebab itulah akan membuatkan asid tu dia terlonjak naik atas lah. Gitu ya. Maaf Baiti, maaf. Baiti slow sikit. Slow, dia minta slow sikit. Okey. Dia orang nak faham proses tu sebab bila laju dia tak dapat nak imagine. Okey. Saya lukis. Nampak tak? Nampak tak kalau saya lukis? Tak nampak kot ya, Jad Boleh kalau kita nampak share screen untuk ni. Kat centing. Saya lukis. Saya cunting Maklum lah awak bukan doktor Kak. Alah, sini ke perut saya. Sekejap ya. Sekali lagi. Okey. Sorry. Cakap macam sok sendiri je. It's okay. Okey, sini. Nampak tak? Okey, sini ni perut kita lah. Ya, perut kita. Lepas tu, okey. Ini ialah dinding perut kita. Tak nampak gambar? Gambar tak ada? Tak nampak. Macam mana? Macam mana saya nak buat? Akak besarkan saya boleh ke? Tak boleh? Dia nampak skrin yang lama. Skrin yang lama tu kena stop, lepas tu share skrin baru tu. Stop dulu yang lama tu. Stop yang lama tu. Stop tu maksudnya saya kena sekejap ya. Macam mana ya? Kalau akak pandai lukis kat situ pun okey ke? Kejap. Ataupun tak apalah, saya saya ulang balik semula lah ya. Akak tunjuk je. Okey, tunjuk. Tunjuk dengan mouse. Mouse kat mana nak ambil tu? Mouse point mouse tu pun dah nampak dah. Jadi kita kata okey, contoh makanan masuk daripada atas ni kan, daripada kerongkok. Buat macam tu. Nampak? Okey. Alright. Okay, sorry. Okey, sini. Okey, bila kita makan kan, makanan kan lalu ke esophagus kan. Lepas tu dia akan masuk ke dalam perut kita lah melalui sphincter. Inilah sphincter ni. Iaitu injap yang akan sphincter. Sphincter ni satu injap yang membenarkan makanan kita dan cairan kita tu bila masuk dia akan tertutup lah supaya tak ternaik balik makanan kita tu. Ya. So, okey, sphincter ni memang automatik akan tutup. Akan tutup secara semua jadi. Memang Allah dah arrangekan macam tu. Tapi untuk kes orang GERD, dia tak tutup. Dia tak tutup, dia terbuka. Sebab apa? Okey, sebab sebenarnya perut kita ni dinding perut kita dia menghasilkan asid perut. Menghasilkan asid perut untuk pencernaan lah kan. Tapi bila kita makan yang berasid, makan nanti saya akan beritahu makan apa yang membuatkan sphincter itu terbuka. Saya akan terangkan selepas ini. Tapi nak beritahu makanan-makanan kita yang ambil itu membuatkan asid perut tidak terhasil dengan secukupnya. Dia kurang daripada kuantiti sebab perut ni sudah mengesan, sudah ada asid sudah masuk.
Maksudnya kita sudah makan benda-benda bertoksin, berasid, membuatkan perut kita sudah ada asid dan perut kita tak menghasilkan asid yang semula jadi. So bila perut kita tak keluarkan asid semula jadi, sphincter ni ada signal yang mana dia kesan asid tak cukup, dia tak tutup lah. Dia terbuka lah macam tu. So itu membuatkan asid yang dalam perut kita tu akan naik ke atas. Bila dia naik ke atas, dia akan dia sphincter tu longgar kan. Okey, saya slide ke seterusnya. Sekejap ya, saya slide ke seterusnya. Tak boleh pula. Okey, ini. Asid perut memasuki esofagus yang tidak mempunyai penebat bahan kimia. Maksudnya, bila asid tu daripada perut tu dah naik ke atas, sentuh ke esofagus. Esofagus ni tidak ada mukus. Macam tadi saya cerita, dalam perut kita ada mukus kan yang melindungi asid halipurik. Mukus tu dia mukosa tu dia melindungi perut kita tu walaupun dalam tu ada asid tapi dia tidak rosak. Tapi esofagus kita ni tidak ada penebat bahan kimia tu. So membuatkan esofagus kita luka ulcer macam tu. So apabila esofagus terdedah pada asid perut secara berterusan, ia akan meradang dan akan sakit lah. Kita akan jadi pedih lah. Ya. Lepas tu lama kelamaan esofagus akan bengkak, lepas tu akan berlaku ulcer dan jadilah boleh jadi kanser esofagus macam tu. So kejadian pedih ulah hati ni semua yang berulang-ulang kali yang akan membuatkan acid reflux, maksudnya acid tu naik ke atas kan. Acid reflux maksudnya acid dia naik ke atas. Itu dikenali sebagai GERD ataupun nama dia punya GERD tu lah short form kepada gastroesophageal reflux disease. Macam itulah dia. Sebenarnya GERD ni lah short form kepada gastroesophageal reflux disease, tapi nak sebut tu panjang sangat kan sebut GERD. So pendek. Pendek je kan, dipendekkan. So dia asalnya daripada acid reflux dan pedih ulu hati tu lah, ataupun kita biasa kita sebut juga dengan gastrik semua tu. Ada pertanyaan tu Baiti? Dekat chat. Yang itu pertanyaan nanti kita tunggu lepas dia bagi lepas selesai lah kot, lepas selesai Okay. Alright. So GERD ni dia compare to gastrik. Gastrik ni biasanya dia kadang-kadang dan dia main sakit perut tu. Tapi GERD ni dia kategorinya sudah severe. Maksudnya sudah keadaannya dah agak kronik sebabnya dia melibatkan organ lain itu esofagus tu kan. Esofagus tu luka, jadi ulcer. Sebabnya asid tu dah lonjak ke atas. Itu membuatkan penyakit yang lagi kronik lah. Atau yang orang yang hadapi GERD ni keadaan dia lebih teruk daripada orang yang biasa-biasa tu. Okey, so ni kita tengok perbandingan orang yang perut yang sihat dengan perut yang ada GERD kan. Kalau kita tengok belah kiri tu sphincter tu close kan, tutup. So apa-apa pencernaan berlaku dalam tu akan berlaku dengan baiknya lah. Tapi kalau orang yang GERD dia punya pencernaan berlaku tapi asid tu ibarat macam macam inilah. Kalau kita nak senang mudah faham, kita blend buah-buahan ataupun blend apa? Blend cabai. Korang blend, lepas tu korang tutup. Macam mana? Tercampak. Tutup dia, tercampak kan? Itulah juga. Ataupun bentuk tu tak sama. Mungkin pakai sikit. Pakai pinggan ke terkeluar kan, macam tu lah lebih kurang. So blender tu dia tak tutup kuat, jadi dia akan membuatkan terlonjaklah semua apa yang dicerna dalam tu. Mudah nak faham kan. Alright, so apa tanda orang yang selalu menghadapi terlajak. Okey, orang yang selalu menghadapi GERD ni kan, dia akan rasa pedih di ulu hati lah ya, pedih di tulang dadanya tu, rasa terbakar di dada, di bawah tulang dada. Sebab situ memang kawasan perut tu. Kalau tengok gambar tu kan orang tu tekan kan, di situ memang kawasan perut, kawasan di ulu hati. Lepas tu sakit dada selepas kalau tunduk dia sakit dada. Lepas tu kalau baring ke dia memang sakit lah. Berbaring dan selepas makan. Lepas tu rasa terbakar dan kepanasan di dalam tekak. Lepas tu rasa masam dan masin di belakang tekak. Tekak dia tu. Yalah sebab dia terbuka. Masin. Ya. Masam masin tu semua datang daripada asid tu.
Lepas tu ada rasa masam, lepas tu pahit juga. Nanti saya akan cerita juga pasal masam masin datang pada mana juga ya. Okey, masam, pahit dalam mulut juga. Lepas tu susah nak telan makanan ya, sebabnya dah esophagus dia pun dah luka, susah nak telan makanan. Lepas tu kadang-kadang setengah orang tu jadi muntah darah, jadi sendawa, asyik sendawa je. Lepas tu lepas tu batuk enteruk pun ya, batuk enteruk. Lepas tu suara mudah jadi serak dan pernafasan berbunyi seperti serangan asma. Ya. So kita pergi ke next slide boleh ya? Boleh. Pernafasan berbunyi. Ya. Saya nak ke next slide ni. Okey. So, faktor penyebab GERD. Pertamanya merokok. Rokok, biasanya memang kalau saya pun bila berhadapan dengan orang-orang yang GERD ni, bila kita tanya, ada tak merokok? Ya, dia seorang perokok. Lepas tu minum kafein tak? Ya, dia memang suka minum kafein. Minum kopi, minum Nescafe, lepas tu minuman 3-in-1, macam tu. Apa tu, benda yang berpaket lah kan. Lepas tu makan makanan berlebihan, maksudnya ialah appetizer lah, kunci mulut lah, makanan beratnya semua dia makan sekali harung. Kalau contoh buka puasa ni, daripada kuih sampai ke makanan berat, semua dia makan sekali harung, tak tunggu-tunggu dah. Gitu, makan berlebihan dah kan. Lepas tu hiatal hernia ni adalah kes usus dia membengkak, dia melonjakkan pergerakan perut ke atas. Itu bukanlah tak semua orang mengalami benda itulah kan. Kegemukan pun kegemukan dan juga orang yang minum alkohol lah. Pengaruh alkohol, ya betul. Okey, apakah makanan yang menyebabkan kita GERD? You all GERD. Tadi cakap kan, saya cakap pada mula tadi, ada makanan-makanan yang bila dia masuk dalam perut, membuatkan perut tak boleh nak rembeskan asid dengan banyaknya. Sebabnya dia dah kesan, you dah makan benda-benda yang dah berasid. Gitu. So apa dia? Makanan bergoreng, berlemak, berminyak, lepas tu kopi, black tea, coklat. Memang saya baru-baru ni ada seorang customer, memanglah customer dia cakap dia sakit perut, GERD semualah kan datang. Lepas tu bila kita check lah, makan minum apa? Saya suka minum coklat. Betul, coklat kita minum Milo lah. Kan coklat susu. Sebab mungkin dengan coklat tu kita jadi macam cepat kenyang kan. Jadi sebenarnya salah. Solution kita untuk kenyang tu bukan dengan coklat ataupun dengan susu. Susu pun daging, telur, cili padi, gluten dan ubat-ubatan. Cili padi tu makan yang pedas-pedas lah. Siap gigit cili padi tu memang akan merosakkan kita punya perut ya. Gluten tu macam tepung-tepung, lepas tu roti semua kan. Itu pun akan boleh mengundang GERD. Ni memang semua makanan kita kan macam semua mana benda kan. Sedap-sedap ni. Sedap-sedap, nampak makanan semua tu kan sedap tu kan. Aduh. Okey, komplikasi. So bila kita dapat penyakit yang berkaitan dengan perut tadi tu kan, apa yang kita boleh dapat penyakit daripada tu? Memang banyak lah. Daripada GERD, memanglah satu GERD lah kan. Esophageal reflux. Daripada tu boleh dapat Barrett esophagus, iaitu keradangan pada esophagus. Lepas tu kita boleh juga dapat peptic ulcer. Peptic ulcer tu ulcer dalam perut lah. Lepas tu kanser perut. Lepas tu kita juga boleh dapat esophagitis. Esophagitis tu di dalam esophagus juga kan, keradangan, inflammation semua tu. Lepas pendarahan dalam esophagus. Lepas tu kita boleh dapat kanser esophagus juga. Kalau perasan kan, ada kan dulu arwah almarhum Zaibo kan, Zaibo yang pelakon tu, dia meninggal sebab kanser esophagus. Sebabkan dia boleh jadi sebabkan faktor GERD ni pada asalnya tu. Bila dibiarkan boleh dapat penyakit-penyakit yang lebih kronik. Lepas tu kita boleh dapat masalah usus, stricture. Stricture tu ialah usus kita tu mencerut. Mencerut so membuatkan pembuangan kita tu tak lancar lah. Berkumpul lama so dia mencerut dekat bahagian bawah, membuatkan kalau kita najis tu tak bersih. Pembuangan kita tak lancar. Tak semua keluar lah kiranya. Makan-makan kita ingat dah keluar belaka, tapi rupanya masih banyak lagi bertakung dalam usus kita. Itu nama stricture. Jadi kanser. Masya-Allah. Ya, bila lama-lama biarkan so daripada perut tu, bila perut tu akan mendatangkan lagi banyak komplikasi-komplikasi lain. Itulah kita Nabi cakap kan, perut dalam sabda Rasulullah SAW pun cakap perut manusia tu tempat segala penyakit. Manakala pencegahan itu pokok dari segala pengubatan. Alright, so apakah makanan yang boleh cegah GERD ni?
okey apa makan-makanan yang boleh kita amalkan untuk kita mengurang GERD. Pertamanya kita kena banyak minum air, dan air tu kita letak garam sikit. Ya, garam Himalaya. Garam bukit ke, garam buluh ke. Kalau saya belajar dulu dengan Dr. Nordin, dia setiap 500 ml kita letak secubit. Gitu. Sebab tu Rasulullah pun amal makan garam tawar. Maksud garam tu dimakan secara tawar lah. Gitu. Belum makan kan. Begitu jugalah kalau kita makan secara tawar, kita boleh masuk dalam air. Gitu. So air tu air mineral lah kiranya. Air mineral. Gitu. So yang keduanya kita boleh makan apa-apa yang sumber probiotik. Lepas tu kita boleh amalkan cuka apple, cuka kurma, halia, mango, air kelapa kan. Dia akan neutralkan asid kita. Lepas tu blueberry, bayam, madu, aloe vera dan magnesium. Ini semua ni saya so aloe vera pun dikatakan bagus untuk menyelesaikan masalah GERD, dan juga magnesium dan juga madu ya. Maknanya nectar berry sesuai lah. Blueberry ni dalam apa? Kalau dalam Forever ni ada dalam apa nama dia? Pomestin. Blueberry, raspberry, blueberry ni kan. Okay. So apakah tips untuk melegakan dan mencegah GERD ni? Okay, pertamanya selain pada kita makan makanan boleh mencegah GERD, kita juga kena pause lah ataupun nyahkan daripada makan makanan yang mengundang GERD tu, iaitu pertamanya makanan pedas, makanan berempah, contohnya kari, minuman berkarbonat dan juga makanan yang diawet. Lepas tu kurangkan makan bergoreng, berlemak kan, sebab kembung tu biasa terjadi akibat makan makanan berlemak. Lemak akan melambatkan proses pencernaan dan melambatkan rasa perut yang penuh. Lepas tu kita amalkan jumlah makan yang sikit. Untuk orang GERD ni, dia makan sikit-sikit tapi kerap. Macam tu. Kerap, sikit-sikit tapi kerap. Jangan makan sekali harum. Gitu. Lepas tu makan perlahan-lahan. Lepas tu makan bukan ketika masa perasaan bimbang ataupun cemas ataupun kecewa. Maksudnya makan bukan dalam keadaan kita stres lah. Sebab kerana bila kita stres, dia akan menyebabkan ketidakhadaman dalam perut. Lepas tu kalau orang merokok tu kena berhentilah merokok, ya. Kena berkorban dengan mudah-mudahan dengan Ramadan ni kan boleh menghentikan ketagihan merokok. Sebabnya merokok tu akan menambahkan jumlah udara yang tertelan dan ketidakcernaan makanan. Lepas tu kalau orang tu tengah diserang GERD kan, tu macam contohnya tengah siang ni tengah serang GERD. Jadi dia nak makan apa-apa yang boleh melegakan GERD tu tak boleh. So dia nak baring, dia kena tinggikan belakang dia tu, dia baring. Lepas tu satu lagi amalan, jangan jangan tidur selepas makan terus. Jangan tidur selepas makan. Macam setengah orang kan. Sahur tu dia tidur kan. So at least nak tidur boleh sebab memanglah kita ngantuk kan, tapi pastikan 2 ke 3 jam selepas tu. Tu baru boleh kita tidur. Dan dan kurangkan berat badan kita. Itu antara tips lah untuk mencegah perut, mencegah GERD. Okey, ni ada juga tips iaitu 20 minit makan selama 20 minit. Makan selama 20 minit adalah masa yang diperlukan untuk perut menghantar mesej kenyang ke otak. Sebab kapasiti kita punya perut tu 1 liter. Ni kalau maksimum 4 liter lah. So kita makan perlahan-lahan supaya dapat mengelakkan kita jadi terlebih makan macam tu. So pastikan sebab Rasulullah SAW pun ajar kita kunyah pelan-pelan kan. Kunyah sampai hancur supaya otak kita tu dapat signal yang dah kenyang. Kalau kita makan cepat sangat nanti kita nak makan banyak kan. Okay, so apakah saranan Forever Living produk bagi mengatasi masalah GERD? Ini antara beberapa produk yang disarankan kita amalkan untuk merawat atau mengatasi GERD. Itu pertamanya aloe vera, lepas tu Arctic Sea, lepas tu BB green. Ataupun kalau nak terbaiknya, sekejap ya. Pomestin tadi kita tengok berry. Kalau nak terbaiknya kita combine juga dengan Ramadan Pack. Sekarang ada sediakan Ramadan Pack kan. Tambah lagi Ramadan Pack, iaitu ada pomestin dan juga ada bee pollen. Sebab semuanya adalah suplemen yang bersifat natural food, sunnah food dan superfood kan. Alright. Okay, dan kalau nak terbagus lagi, kalau orang GERD ni kan, sebabnya orang GERD ni dia tak boleh macam lambat makan dan dia tak boleh, perut dia tu tak boleh kosong dan dia cepat lapar kan. So dia boleh amalkan Forever Light. Forever Light ni bagusnya untuk mengenyangkan perut dia tu, memenuhkan perut dia tu.
Frabolite. Dan samping Frabolite nanti saya akan terangkan apa khasiat Frabolite ni yang boleh membantu GERD. Pun sama juga orang GERD kalau boleh dia combine sekali dengan Frabolite. So banyak kan makanan tu Frabolite ada, bee honey, bee pollen, aloe vera, Arctic sea. Sekejap ya. Arctic sea, permasin juga Pure Green. Kalau kita dia ambil semua ni insya-Allah mudah-mudahan GERD itu boleh diatasi dengan segeralah ya. Alright. So kita slide ke seterusnya. Ya, saya okey, bila dah banyak makanan tu kan Kak Jana, Kak Jana, mesti orang tanya kan, banyaknya benda kena makan kan. Kenapa nak kena makan tu? Sebab apa tahu? Sebab memang badan kita banyak sangat sel, trilion sel, 60 trilion sel. Menurut perubatan automolekul oleh Dr. Linus Pauling, dia kata badan manusia terdiri daripada 60 trilion sel. So kalau kita just nak makan satu produk saja boleh, tapi kena makan dengan banyaknya. Contoh macam nak makan aloe vera saja tadi, tapi kena makan 200 ml macam tu. Jadi kena makan 3 kali macam tu. So itu membuatkan barulah nampak kesan dia. Sebab badan kita ni perubatan ortomolekul, dia jenis perubatan alternatif yang bertujuan untuk mengekalkan kesihatan manusia menerusi suplemen pemakanan. Okey, kalau macam kita tadi saya cerita tentang sistem pencernaan kan, bila kita menghadapi masalah GERD tu, dia adalah salah satu penyakit dalam sistem pencernaan. Apa yang terlibatlah perut, lepas tu hati, hempedu, semua usus semua kan. Tapi sebelum organ-organ tu problem, perut tu problem, sebenarnya kan dia sel dengan tisu dia tu dah problem lama dah. Macam GERD tadi tu sel-sel pada dinding perut itu tidak boleh mengeluarkan asid yang banyak. Sebab itulah dia menghadapi organ itu masalah, membuatkan sistem pencernaan dia tu ada masalah. So maksudnya kita nak baik pulih tu kena daripada sel perut tu kena baik pulih. Perlu detoxkan, dicuci, dibersihkan sel-sel perut kita tu. Lepas tu perlu diganti baru dengan sel-sel yang lebih muda, yang regenerating lah sel. Sihat gitu. So kalau macam setengah orang yang bila dia serang GERD, lepas tu dia hanya makan ubat saja kan, ubat. Biasanya ubat yang apa yang saya tahulah kan, ubat-ubat hospital yang biasa dia beri memang ubat untuk kelegaan, melegakan sahaja. Tapi biasanya ubat tu dia mengandungi, dia menghilangkan asid. Sebenarnya bila menghilangkan asid, dia akan membuatkan lagi penyakit tu lagi bertambah. Sebab kita bukan salah asid sebenarnya. Bukan salah kandungan asid dalam perut kita tu, tapi adalah salah pH. Maksudnya dia punya keasidan dalam perut kita tu terlampau tinggi sangat, membuatkan splinter tu terbuka. So asid tu memang kena ada dalam perut kita. Sebab dia nak cerna makanan. So that's why kita kena baik pulih, kena overhaul kita punya perut kita tu, kasih habislah supaya sel-sel tu hidup semula dan menghasilkan sel-sel baru boleh keluarkan asid yang secukupnya. Alright, so faktor keperluan asas untuk mengekalkan sel badan sihat, kita kena ada 4 lah ya. Badan kita kena menjalani 4 proses barulah dia boleh sihat. Pertama, komunikasi yang lancar, detox, lepas tu ada nutrisi yang lengkap, lepas tu ada hubungan sel yang kuat dan sistem peredaran darah yang baik. Ini adalah segitiga kesihatan yang mana bila yang tadi tu ialah merangkumi 4 tu lah, 4 faktor yang membuatkan badan kita sihat. Kita perlu detox kan, nampak detox ni adalah cuci toksin semua. Lepas tu pada sama lepas detox, lepas kita singkirkan toksin semua, kita kena replace badan kita tu ataupun perut kita tu dengan zat-zat makanan yang sihat yang diperlukan oleh usus kita, perut kita tu. Lepas tu pada sama kita nak protect sel-sel perut kita, nak protect perut kita supaya penyakit itu tak berulang lagi. Kita perlukan makan apa-apa yang bersifat tingkatkan sistem imun. So kalau kita nak detox kan, kita kena cuci dari usus. Sebabnya usus kita itulah tempat terakhirnya makanan tu dah sampai. Maksudnya mula-mula daripada perut, lepas tu dia dah kisar semua, nanti kat usus tu akan serap kan. So kat usus tu yang paling banyak toksin berkumpul. So kita kena cuci usus kita tu dengan aloe vera gel, dan pada masa sama kita kena cuci
saudara kita, sebabnya penyakit kita ni daripada 2 tempat lah khusus mewakili 80 ke 90 penyakit yang datang daripada usus yang kotor, manakala 10% to 20% penyakit datang pada saudara yang tersumbat. Yang tu kita akan bersihkan dengan RTC. Nanti saya terangkan lebih detail. Okey. Sekejap ya. Okey, ni. Okey. So ini detox kan. Okey, kalau kita detox kita pakai aloe vera gel untuk cuci usus, cuci perut kita. Apa tu, aloe vera gel ni bukan hanya cuci usus saja, dia juga dia cellular detox. Maksudnya dia mencuci sel sebabnya dia ada lignin kan. Lignin ni dia akan meresap ke cellular. Cellular tu sel lah. Sel, sel dia akan masuk dalam sel. So whatever lah usus, apa organ-organ lain yang melalui dia tu, dia akan bersih daripada sampai ke sel dia tu sebabnya dia ada sifat lignin. Lepas tu sama kita combine juga dengan RTC untuk mencuci saudara dan juga melancarkan peredaran darah. Okey. So penting ke detox? Ya, betul. Penting sebabnya dia untuk mengeluarkan semua toksin kan, singkirkan toksin yang mengganggu penyerapan nutrien dan vitamin yang bakal kita makan nanti. Okey, so aloe vera gel. Okey, aloe vera gel, apa beza aloe vera gel aloe vera gel daripada Forever dengan compare tu dengan produk-produk lain lah kan, sebabnya aloe vera gel Forever ini dia 100% distabilkan dan dia menggunakan aloe vera gel yang terkuat lah, iaitu daripada spesies terkuat, itu aloe barbadensis Miller. Tugasnya untuk secara umumnya aloe vera ni dia tugasnya untuk menyah toksin kan, membantu penyerapan nutrisi, lepas tu bagi kita tenaga sebab apa, dia ada mineral aktif kan, kalsium, magnesium, zinc, itu membuatkan jadi elektrolit dalam tubuh badan kita. Lepas tu dia anti keradangan sebab apa, dia ada anthraquinone, iaitu bersifat anti keradangan. So bila kita sakit perut tu, kita itu maksudnya meradang tu, perut kita meradang. Perut kita mengamuk sebab tu dia sakit. So nak jadi instead of kita makan Panadol yang bersifat anti keradangan, nak meredakan kesakitan, keradangan maksud sakit kan. Jadi so kita makan aloe vera untuk untuk meredakan kesakitan tu secara semua jadi. Lepas tu dia satu lagi tu dia ada asid amino. Asid amino. Asid amino ni tugasnya untuk membina protein. Jenis protein membina sel-sel baru. So kalau dalam usus kita tadi tu kan, usus kita kan telah dirosakkan oleh banyak toksin yang kita makan kan, daripada makan pedas, makanan berkafein kan, makanan yang berminyak, berlemak, semua akan membuatkan sel-sel pada perut kita tu rosak. So asid amino bila kita makan daripada aloe vera gel, dia akan bantu untuk pembinaan sel-sel baru gitu. Dan dia juga ada enzim yang bantu untuk membantu penghadaman. Enzim memang Allah jadikan dalam perut kita tu ada enzim pepsin, renin semua kan. So ini membantu lagi penyerapan dan nutrisi dan juga penghadaman. Dan dia ada asimanan dan glukomanan yang mana bantu untuk menghasilkan antibody kan, antibody dan juga sel darah putih yang jadi imun. Imun tu maksud apa? Dia imun untuk perut tu, dalam kes ni kita cerita pasal perut tu kan. So imun untuk perut maksudnya bila kita makan, kita tak kalah tau. Macam biasa orang contoh satu keluarga kan. Allah. Satu keluarga tak alah lah, tak alah pada makanan. Pasal tak, kalau satu keluarga tu satu keluarga makan benda sama, tapi ada orang boleh tahan. Kenapa orang ni dulu boleh je makan ni, kenapa sekarang tak boleh? Betul tak? Sebab sel imun pada perut dia tu dah tak ada, dah lemah, membuatkan dulu makanan ni dia boleh makan tapi sekarang tak boleh makan. Macam tu. Padahalnya dulu dia boleh makan, lepas tu semua orang makan benda yang sama, tapi kenapa dia seorang yang problem perut dia tu. So itu membuat itu sebab kerana faktor sistem imun pada perut itu dah lemah. So aloe vera gel bantu untuk menguatkan sistem imun itu sebab adanya komponen yang nama asimanan kan, dan juga glukomanan yang berpandang untuk createkan sel antibody dan sel darah putih. Lepas tu ada bagusnya dia ada fiber. Aloe vera gel ni ada fiber yang mana dia fiber sifat ni dia penuhkan perut kita. Dia penuhkan perut kita. So kalau untuk orang yang GERD, dia tak boleh dia tak boleh tahan lapar kan, tak boleh tahan lapar dengan lamanya. So bila dia minum aloe vera gel, dia boleh tahan lapar sebabnya ada fiber semua jadi. Gitu. So
Okay, so kita dan dia bagusnya untuk bantu juga yang acid amino tu juga bagus untuk penyembuhan ulcer dan juga menyembuhkan lapisan dinding perut dan juga esofagus lah ya. Okay, so kita terus ke ni lah kita nak tengok ladang-ladang bagi siapa yang tak pernah. Ada ke orang baru kat sini Kak Zana? Boleh detect ke orang-orang baru yang tak pernah sertai? Ada dari segi daripada okay, nama boleh tengok. Ya. Okey. So untuk orang yang tak pernah nak mengenali lebih dekat tentang aloe vera forever ni, inilah kita punya ladang. Kan forever merupakan pengeluar aloe vera terbesar di dunia. Kan iaitu 92.5% pengeluaran dunia adalah dimiliki oleh forever living product. Lepas tu dia menggunakan dia nak menanam spesies yang terkuat sekali itu Aloe barbarismilla, yang mana dia sebagai spesies aloe vera yang terkuat. Kalau macam kat rumah kita tu kita tanam juga kan, tapi tu spesies yang keberapa, sebabnya memang ada 400 spesies semuanya. So kita tanam tu hanya sekadar untuk luka-luka luaran, untuk kelegaan, macam kalau terpercik minyak tu tak apa. Itu bolehlah kita pakai untuk sementara untuk kecemasan. Tapi in terms of untuk dia nak bagi asid amino, dia nak bagi vitamin, mineral, lepas in terms of dia nak cuci usus kita, yang apa tu yang aloe vera yang kecil-kecil yang kita tanam tu kurang berkesan. Satu lagi, kita kadang-kadang kita tak faham, kita ingat aloe vera kita pun buat sendirilah. Air aloe vera kita petik kita punya tu, kita pun potong-potong proses sendiri. Lepas tu sekali kita makan cerit-birit. Memang banyak kes macam tu, cerit-birit. So lepas tu dia pun salahkan saya pun lidah buaya tak bolehlah makan racun kan, saya cerit-birit. Tapi sebenarnya bukan masalah lidah buaya tu. Sebenarnya Allah memang bina lidah buaya tu ada duri, sebabnya nak protect diri dia supaya tak dimakan oleh orang. Dia pun nak hidup lama kan. Tapi sebab itulah Allah memang binalah ada duri-duri dekat lidah buaya tu untuk diri dia sendiri, protection untuk diri sendiri. So duri-duri tu ada nama dia imodin, yang mana itu bersifat racun. So forever ni sebenarnya dia dah 25 tahun lebih, dia sebenarnya forever ni dah 42 tahun kan dekat dunia. Hidup selama 42 tahun, tapi dah 25 tahun sebelum tu dia dah kaji macam mana nak jadikan aloe vera sebagai makanan yang terbaik lah untuk tubuh badan kita. So dia orang kaji yang imodin tu dia kena diasingkan tu dengan cepatnya. 0.05 saat kena asing. So kita memang tak termampu. That's why lah forever dia dah bina satu mesin khas yang mana dia orang dah patentkan mesin tu, tak ada company lain boleh menggunakan mesin yang direka cipta yang macam diorang tu, yang mana boleh mengasingkan gel dengan imodin tu dengan cepatnya. Sebabnya bila dia kurang pada tu akan racun tu akan masuk dalam gel atau membuatkan gel tu akan beracun dan membuatkan cerit-birit semua. Okay. So apa komponen-komponen yang terdapat dalam sekejap ya. Okey. Komponen-komponen yang terdapat dalam elemen dalam aloe vera gel ni ialah, pertama dia ada lignin, iaitu daya penembusan tinggi yang mana dia boleh menembus hingga ke dalam sel kan tadi. Lepas tu dia sambil dia menembus ke dalam sel untuk dia cuci, dia bawa keluar toksin kita tu, sambil itulah dia membawa nutrien, dia replace nutrien-nutrien yang bagus untuk badan kita ya. Lepas tu pada sama dia ada saponin, iaitu jenis sabun yang boleh menolong untuk membersihkan tubuh badan kita lah. Saponin tu ialah macam busa sabun tu. Ya. Macam setengah orang kan dia kata dia makan buah-buahan, contoh dia makan buah-buahan, okeylah dia berak kan, dia berak, dia macam penghandaman dia lancar semua, tapi buah-buahan tu hanya sekadar bagi zat, tapi in terms of dia nak masuk dalam sel tu dia kena ada lignin dan juga saponin. Lepas tu ada entrepreneur ni untuk sebagai antibakteria, antikulat dan antivirus untuk meredakan kesakitan, kegatalan ataupun bengkak. So kalau macam orang yang mengalami GERD, dia esophagus tu membengkak, tu menjadi ulcer. So bila ada endocrinon, dia akan protect menyurutkan bengkak tu, meredakan, melegakan ulcer ataupun inflammation dalam esophagus. Lepas tu dia ada vitamin lah, vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, vitamin C, D dan E.
Okey, untuk apa, membekalkan nutrien kepada sel-sel yang rosak tu. Lepas tu pada masa sama dia ada mineral. So sebab tu bila kita makan aloe vera gel kita akan jadi cergas sebabnya kita ada kalsium juga kat situ, mineral yang magnesium, ferrum, kuprum, kromium, mangan, lepas tu kalium, fosforus, natrium dan zinc. Semua mineral-mineral aktif ni dia menjadi sumber elektrolit, sumber pergerakan saraf kita. Gitu. Lepas tu dia ada asid amino untuk pembinaan sel-sel baru. Sel-sel pada dia bukan hanya pada sel pada dinding perut dan dia juga membina sel untuk antibody. Asid amino ni. Lepas tu dia ada enzim untuk proses-proses metabolisme dalam perut tu juga, dan dia ada monosakarida, polisakarida untuk sistem imun. Okey. So bila kita makan aloe vera gel ni kan, inilah satu uniknya ciptaan Allah SWT berkenaan tentang aloe vera gel ni, dia rasa berbagai-bagai ikut penyakit. Gitu ya. So kalau orang tu ada setengah tu rasa masam, dia tunjukkan itu menunjukkan bahawa toksin dia toksin tu banyak pada usus. Makin kuat masam, makin banyak dalam usus, makin kuat masam, makin banyak toksin pada usus dia tu. Okey, kalau orang rasa payau, bila dia makan aloe vera gel, itu menunjukkan bahawa buah pinggang dia tu dah mulai problem. Sebenarnya aloe vera gel ni memang oleh kerana dia ada sifat lignin, iaitu penembusan ke dalam sel. Bila kita minum tu kan lidah kita ni ada reseptor, ada biji-biji tu kan, itu reseptor yang mana reseptor ni dia sebenarnya kan kalau kita tengok di sebalik lidah kita tu ada urat-urat. Pasal tak ada urat-urat biru warna merah semua tu. So urat-urat tu semua ialah yang bersambung ke dalam organ kita. Organ. So that's why bila kita oleh kerana aloe vera ni ada lignin, dia akan meresap dalam kita punya lidah, reseptor tu dia akan sendiri akan berkomunikasi dengan kita punya organ kita tu. So kalau masa tu komunikasinya ialah dia rasa organ kita tu, organ usus kita tu yang kotor, dia akan terbitlah rasa masam tu. Kalau masa tu buah pinggang kita tengah problem, dia akan rasalah payau. Kalau hati dia bila rasa pahit. Kan tadi masa awal tadi pun ada cakap antara gejala orang GERD ni dia akan rasa pahit, rasa masam, ada rasa masin kan. Sebab memang masam usus, hati dan juga hempedu. Kalau orang rasa masin dia bermakna hempedu dia ada problem. So usus, hati dan hempedu adalah kategorinya dimasukkan dalam kategori sistem pencernaan. Macam tu. So maksudnya bila dia ada rasa masam, pahit, masin tu memang sistem pencernaan dia tu memang dah menunjukkanlah kelemahan dia tu. So tapi kalau orang sihat dia makan aloe vera gel ni dia akan rasa tawar macam dia minum air masak. So macam mana kita nak tahu badan kita dah sihat ke tidak? Berdasarkan pada rasa pada aloe vera gel ni. So kita kena hari-hari minum dan kita boleh scan lah secara semujadi. Aloe vera gel ni. Okey. So yang keduanya kita nak bersihkan kita punya saudara kita menggunakan Arctic Sea. Okey, Arctic Sea ini dia mengandungi dalam kapsul tu ada omega 3 dan omega 9, yang mana omega 3 ni ialah ni halal punya ikan yang terdiri daripada ikan koi, ikan salmon, ikan mackerel dan bilis. Omega 3 ialah asid lemak sihat yang baiklah di lautan. Manakala omega 9 pula ialah lemak sihat yang berada di darat, iaitu daripada minyak zaitun. So omega 3 omega 9 ni dia membekalkan DHA dan EPA yang baik untuk pengembangan otak, untuk kesihatan mata, untuk tulang dan sendi, untuk tulang sendi, untuk menurunkan paras kolesterol yang jahat kepada kolesterol dan meimbangi kolesterol yang baik. Lepas tu dia bantulah bila dia dah kontrol kita punya paras kolesterol. Sebab kolesterol sebenarnya sangat bagus untuk badan kita. Yang tak bagus ni ialah bila dia dah menjadi kolesterol jahat. Kenapa jadi kolesterol jahat tu? Sebab dia asal pada kolesterol baik, tapi bila dah kita punya saudara kita tu dah dilukai, kita punya in terms of kalau kita punya saudara kita tu dia dah mengalami kemerosotan sel pada saudara kita, dia membuatkan kolesterol yang baik tu dia terkeluar. Kolesterol yang baik dia akan jadi penebat kepada kita punya saudara. Dia jadi penebat. Sebab tu kita kena makan asid lemak perlu ataupun asid lemak sihat tu memang kita kena makan, sebabnya dia melindungi kita punya saudara kita ni. Sebab saudara kita ni bawa darah yang banyak semua tu. So
ibarat macam sebuah batang paip lah, batang paip. Bila batang paip tu kena pijak kan dia rapuh kan. So dia luka. Bila luka tu kolesterol jahat tu, kolesterol baik tu akan keluar, akan oxidize dari kolesterol jahat. So bila kolesterol jahat tu banyak terkeluar tu yang jadi dia akan menjadi blockage lah kan dalam saluran kita, akan mengundang masalah stroke, jantung, tekanan darah tinggi, uric acid kan, jadi gout semua tu. Okey. Dan dia bagus untuk melembabkan kulit, dan ada vitamin E yang mana dia akan vitamin E yang akan membantu keredangan pada kulit kita lah, jerawat, psoriasis dan eczema. Lepas tu lagi untuk kes perut ni dia juga anti peradangan untuk mengurangkan kesakitan perut. Lepas tu dia melancarkan aliran darah dan dia dia bantu untuk inilah melancarkan aliran darah dekat kawasan dan menyekat meimbangi kolesterol baik dan kolesterol jahat yang menyekat pembekalan darah kepada organ-organ perut kita. Okey. Okey, ini adalah orang yang telah mereka cipta RTC tu. Iaitu Dr. John Dibert. Dia ni merupakan father of discoverer of omega lah, omega 3s, yang mana dia ni mendapat pengiktirafan pengiktirafan Nobel kan, atas formula atas formula yang dia hasilkan, yang mana dia dapat dia discover omega 3 fatty acid ni. So forever dia ambil formula tu, dia dapatkan formula ni pun maksudnya forever menghasilkan minyak ikan tu bukan yang daripada penyelidikan daripada doktor-doktor biasa, tapi doktor-doktor yang bertaraf dunia, bertaraf Nobel. Gitu. Punyanya kaya forever, dia boleh hire doktor ni untuk dapatkan saintis ni untuk mengkaji tentang omega 3 ni kan. Okey. So Kak Baiti. Kak Baiti, dekat chat ada soalan, takut akak terlepas pandang. Lepas ni. Nantilah dia ganggu. Nanti saya lupa pula kan. Okay, kita habiskan dulu slide. Lepas tu nanti kita akan kembali kepada soalan kan. Alright. Okay. So next kita pergi ke, tadi kita dah pergi ke detox kan. Sekarang kita pergi ke nutrisi. Bila kita nak sihat, bila kita dah buang semua toksin, dah singkir, so kita kena replace lah badan kita tu dengan zat yang diperlukan oleh tubuh badan kita, yang sepatutnya dia dapat. Sepatutnya badan kita dapat, tapi selama ni kita makan banyak benda-benda yang beracun kan, bertoksin, tu membuatkan apa yang yang badan kita dapat tak dapat, gitu. So apa yang kita nak bantu badan kita dapatkan, bekalkan nutrisi. Nutrisi ni produk ni ibarat macam madu di sini madu, lepas tu pollen, Forever Light. Mereka ni ibarat macam baja lah. Macam kita nak tanam pokok kan. Tanam pokok, bila kita nak tanam pokok tu, pasir-pasir tu kita akan buang kan dia punya rumput-rumput lama-lama. Lepas tu kita tanam bagi baja kan. So supaya dia boleh subur. Macam tu juga badan kita. Kita perlu bajakan badan kita ni dengan nutrisi yang banyak. So kita perlukan di sini bee honey, lepas tu bee pollen dan juga Forever Light. Okay, kita tengok produk-produk tu apa dia. Okay, sebelum tu kita tahu nutrisi tu adalah zat dalam makanan yang diperlukan oleh tubuh badan. Pentingnya kita bekalkan badan kita dengan nutrisi supaya sebagai sumber energi untuk jaga keseimbangan sistem metabolisme, lepas tu nak jaga keseimbangan hormon, lepas tu nak membentuk sel-sel baru ya dalam badan kita dan memperbaiki dan menyembuhkan sel-sel yang rosak dan menyokong fungsi-fungsi organ. Alright. So kita tengok sini kan. Kalau banyak-banyak ni kan, banyak-banyak ni ada sel otak, sel paru-paru, sel jantung, sel pankreas. Sel mana yang paling cepat dia dah inilah hayat sel-sel dalam badan kita, hayat sel-sel badan kita. Kan? So ada sel yang berumur 60 tahun sekali baru dia mati dan akan buat sel baru. Tapi ada sel-sel yang dia beberapa hari dia dah mati dan oleh kerana kita tak cukup makan benda yang boleh membina sel, sebab itulah organ kita rosak. Boleh siapa Kak Zana? Ya, saya tengok mana yang sel paling cepat mati dia, mana hayat sel dia, lapisan perut. Gitu kan. Perut. Eloklah hari ni kita cakap pasal perut kan. Itulah. So bila kita makan, so ini bermaksud perut kita, sel dia bertahan 5 hari. 5 hari dia akan kena renew sel baru. Sebab apa? Dia dihentam dengan macam-macam makanan yang kita makan tu. So
So 5 Dia hari renew sendiri ke Kak? Dia Ya, renew sendiri atau sistem badan kita memang akan renew sendiri. Badan kita akan renew sendiri. Tapi depends on apa yang kita makan lah. Kalau kita tak makan asid amino, tak cukup asid amino tu badan kita, jadinya dia nak replace sel baru tu tak cukup. Gitu. That's cukup. why kita perlukan tak cukup sel untuk replace pada dinding perut tu. So that's why kita perlukan asid amino, vitamin, mineral yang banyak. Sebab tu kita tengok barisan produk-produk kita tu pun banyak kan. Semua tu memang ada asid amino, ada vitamin, mineral. Tak bolehlah kita hanya sekadar mengharapkan sayur yang kita makan berapa ketul tu. Kan. Lepas tu buah-buahan yang seketul dua kita makan tu, kita rasa dah cukup dah. Oh, saya makan buah, makan sayur kan. Tak cukup sebabnya perut kita tu by trillion cell. Okay, so kita terus ke slide-nya. Bee pollen tu. Okay, apa kandungan bee pollen? Okay, bee pollen ni memang mengandungi 22 asid amino. Okay, pembinaan sel baru tadi kita tahu tadi pembinaan sel baru adalah asid amino kan? Yes. So dalam bee pollen ada 22 jenis asid amino. Dia ada enzim, 18 jenis enzim. Enzim ni yang membantu untuk pencernaan tu. Pencernaan kita tadi tu. Yes. Lepas tu dia ada 27 mineral dan dia ada 16 vitamin. Oleh kerana banyaknya mineral, vitamin, enzim semua. That is why bee pollen dikenal sebagai multivitamin, superfood, multivitamin, multimineral ya. Okay, so dan dia dikaya juga dengan zinc. So apa tugas mineral-mineral ni? Okay, apa tugas vitamin semua ni? Dia memang untuk bantu penyembuhan sel badan. Lepas tu ada B12 untuk pembentukan sel darah merah. Lepas tu dia tingkatkan tenaga dan metabolisme badan kita. Dia tingkatkan tenaga untuk kita tu mencerna makanan. Kan tak ada lambat makan, tak lambat pencernaan tu. Lepas tu dia juga pemelihara organ, sistem saraf dan juga hormon. Dia ada vitamin B kompleks ya. Dan juga folic acid dan dia juga bantu untuk membuang toksin pada hati. Enzim-enzim semua tu, enzim-enzim yang enzim pencernaan semua sebenarnya dia dirembeskan oleh hati. Tapi bila hati kita ada toksin atau membuatkan enzim pencernaan kita tak cukup kepada siapa toksin. Ya. Okey, so dan dia ada zinc untuk kesihatan prostat dan sperma. Lepas tu dan dia bantu juga untuk menyingkirkan logam berat dan toksin pada hati. Dan dia bantu untuk pembakaran lemak juga. Okey, pembakaran lemak. So the next kita pergi ke bee honey. Okey, bee honey, madu kan. Madu pun sangat bagus untuk meredakan GERD. Okey, tapi bagusnya madu, secara overall madu ni secara umum kan madu ni memang bagus sebab apa? Sebab dia bantu, dia ada enzim untuk bantu penghadaman kan. Lepas tu dia bersifat akali, dia bantu untuk mengurangkan keasidan perut tadi kan, mengurangkan keasidan asid perut. Lepas tu dia ada mineral, vitamin untuk pembekal tenaga, dia bantukan juga tingkat sistem imun dalam perut dan dia juga pemanis semua jadi pemanis, menukarkan gula kita lah, gula putih kita tu kita boleh jadikan bee honey sebagai gula, pembekal gula dalam badan kita. Lepas tu dia bantu untuk kualiti tidur, kesembuhan ulcer dan dia dan satu bagusnya madu forever. Okay, perbandingan. Bila kita tahu madu memang bagus, bagus, cuma perbandingan madu forever dengan madu lain ialah kandungan air dalam madu dia tu. Ada dua kriteria. Pertama, kandungan air iaitu dia kurang daripada 17%. Kalau madu-madu biasa dia lebih daripada 27%. Okay, kenapa air ni memang kena kurang? Sebabnya maksudnya memang kalau nak tahu aslinya air ini, aslinya madu lah berdasarkan pada kurangnya air. Sebabnya kerana bila kurangnya air, jadi dia sebabnya kalau kandungan dia air tinggi, dia membuatkan bakteria acidic macam tu, acidic ya. Lepas tu bakteria dia sebabnya bila kurang air, dia akan buatkan lemah bakteria badan kita tu. Bila madu tu kurangnya air. Lepas tu dia datang daripada gurun. Madu forever, madu adalah gurun yang mana gurun ni Gunung Sonoran sebagai contohnya dekat Arizona, dia ada 3,000 ke 7,000 spesies bunga. Kalau nak compare tu madu-madu yang dekat Malaysia contohnya, sebagai contohnya madu tualang kan, satu spesies sajalah satu pokok bunga. Tapi compare tu kalau madu forever dia
lebah tu memakan 3,000 ke 7,000 spesies bunga. Ini sebagai analogi lah, macam analogi kalau kita ada anak, contohnya anak. Seorang tu dia makan satu jenis makanan je, dia tak boleh makan banyak-banyak sebabnya dia memilih lah contohnya. Tapi satu tu dia makan macam-macam, dia makan sayur, makan buah, makan tu semua, vitamin semua, apa kita bagi makan suplemen dia makan. So mana yang kita nampak pertumbuhan badan dia kan, kesihatan badan dia mana yang lebih bagus. Mestilah anak yang makan macam-macam, yang sihat lah, yang macam makan buah sayur semua ni kan. Compare tu anak yang makan terpilih, dia mudah dapat sakit. So begitu jugalah macam kita punya lebah ni. Lebah kita ni makan 3,000 ke 7,000 spesies bunga, membuatkan dia banyak zat pada madu yang dia hasilkan. Lepas tu dia tidak ada bahan pengawet, lepas tu tak ada dia tidak dimasak, tidak ditapis dan tidak diproses. Kalau setengah madu kat Malaysia ni kita takuti dia adalah madu yang dimasak kan, dimasak dan diproses untuk untuk ni hal lah. Lepas tu ada bahan pengawet kan. Tapi ini kalau Forever dia tak ada bahan pengawet. Lepas tu yang kita tengok kita tengok ladang Forever, ladang lebah Forever. Ladang inilah ladang yang menempatkan dalam 20,000 koloni lebah. Ladang ni berusia lebih kurang 200 tahun kan Kak Zana kan? Ya, betul. 200 tahun yang mana ni orang asal kat sini yang lebih mengetahui macam mana nak menternak lebah ni, dia yang proses lah, dia yang buatkan dikeluarkan daripada ladang lebah ni. Dia boleh Forever boleh keluarkan madu, boleh keluarkan bee pollen dan juga royal jelly dan juga bee propolis. Oleh kerana lebah ni, ladang ni sangat-sangat besar, di Forever dia boleh mengeluarkan 4 produk daripada hasilan lebah. Jadi tak semua company yang dapat buat macam tu. Sebab apa? Mungkin kadang-kadang dia orang ambil daripada atas orang kan. Tapi kalau Forever, inilah mereka punya aset mereka. Bila aset mereka, mereka boleh menghasilkan banyak daripada satu sumber. Ini dalam satu kawasan. Okey, ini juga merupakan madu kita. Kalau kita tengok memang dia 100% asli. Ada uji kaji, memang ada cara uji kaji madu. Kita bolehlah nanti kita belajar sama-sama kan macam mana nak menguji keaslian madu. Lepas tu dia ada dan dia lulus KKM. Gitu, lulus KKM. Kadang kita ingat madu ni tak apa, madu ni dah berkhasiat. So kita husnuzon lah, madu jual kat tepi jalan tu husnuzon saja kan. Mesti baik kan, madu ni kan ciptaan Allah kan. So, bagus, tapi rupanya zaman sekarang ni memang kita kena pastikan walaupun madu sekalipun kita kena pastikan ada lulusan KKM sebab kita takut dia ada sumber-sumber lain. Madu yang sebenar tu sikit saja, yang selebihnya adalah gula. Okey, so produk yang seterusnya untuk membekalkan nutrisi adalah Soy Light ataupun Forever Light lah, soy protein shake yang mana dia membekalkan 18 jenis asid amino. Asid amino lagi kan, memang pertumbuhan badan kita tu, badan kita sebenarnya kan dia sepenuhnya adalah air, tapi second adalah asid amino. So that's why kita nak sihat, kita kena ada air yang cukup dan kita perlukan asid amino untuk mencukupkan keperluan badan kita ya. Okey, so Forever Light ni dia ada satu scoop tu mewakili 13 gram protein. Dan dia bantu untuk satu, bila kita makan kita rasa kenyang, dia bantu untuk mengenyangkan perut kita, memenuhkan perut kita. So that bagi orang yang nak diet kan, nak kuruskan badan, orang yang gemuk, bolehlah menggunakan Forever Light ni sebagai pengganti makanan ya. Lepas tu pada sama dia mudah cerna oleh kerana dia sebuah protein tapi dah jadikan ataupun dah dia transformkan menjadi asid amino. Sebab itulah nama dia Forever Ultra Light with Aminotin. Dia sangat mudah untuk dihadamkan dan diserap oleh tubuh badan. Lepas tu Forever Light ni kan biasanya kita akan bancuh biasa dengan air saja ataupun kita masuk dalam buah-buahan ya. Okey, kenapa kita masuk dalam buah-buahan? Kak Zana tahu tak Kak Zana? Masuk buah-buahan kenapa? Tak tahu. Kenapa? Sebab apa? Tak tahu. Tambahkan rasa pelbagai.
Itu yelah, itu satu. Satu lagi macam ni tau. Bila kita kisar, mungkin selama-selama ni mungkin ada dalam ni diorang suka blend buah-buahan kan. Mudah diserap. Buah-buahan tu memang buah-buahan tu dia mengandungi vitamin dan mineral kan. Dan tapi badan kita dia tak boleh mineral saja dan vitamin saja, dia perlu protein. So takkan kita nak masuk dalam tu, ayam ke, takkan nak masuk dalam blend tu, dalam buah-buahan tu telur, ikan, ayam tak kena kan. So kita kena pakailah protein tumbuhan. So mengam. Apa dia? Bau Cuba dengam. Kalau kita bau dengam, takkan kita nak masuk telur pula dalam blend buah-buahan kita tu kan. So that is why apa-apa kita makan pun kita kena ada protein, kita kena ada asid amino. So kita nak masukkan dalam buah-buahan kita tu, kita ganti pertumbuhan sel ya. So kita nak masukkan protein apa? Protein tumbuhan lah, itu daripada soya, kacang soya ya. Forever Light adalah jenis protein daripada kacang soya, yang mana dia non-GMO kan, dan dia anti-gluten lah, dia bukan sejenis gluten. Lepas tu dia bantu, dia oleh kerana dia ada asid amino, dia bantu untuk menghasilkan kolagen. Lepas tu untuk ibu hamil bagus untuk pertumbuhan bayi dalam kandungan kan. Lepas tu untuk orang yang kanser ke stroke ke, kita tahu orang yang ini memang dia nafsu makan ni memang tak ada. Memang tak dapat nak makan, tak selera langsung kan, kalau makan pun muntah. Lepas tu dia memang tak lalu nak makan. So takkan nak kita tak boleh biarkan macam tu tanpa makanan. Dia tak cukup dengan nutrition. Ya, betul, tak cukup nutrition untuk menyembuhkan badan dia. So apa kita buat? Kita bagi makan Forever Light ni. So dia akan melengkapkan keperluan badan dia. So baru dia cepat sembuh. Untuk orang yang untuk orang sakit kronik, memang dia orang tak nak makan macam orang biasa kan. So kita gantikan makanan yang sepatutnya orang perlu dapat dengan Forever Light ni. Ya. Kak Baiti. Kak Baiti tadi ulang sikit ayat dia, protein tumbuhan kenapa campur dengan buah-buahan tadi? Protein kenapa campur dengan buah-buahan tu? Laju. Ya. Melengkapkan. Laju sangat ya. Okey. Dia sebenarnya kita apa-apa makanan kita kena seimbang. Okey. Contoh macam hidangan makanan kita lah, hidangan pinggang kita kan, ada nasi, lepas tu ada protein, sama ada ikan ke ayam, lepas tu ada sayur kan, ada buah kan. So begitu juga dalam kita punya minuman buah-buahan kita tu. Kita perlu juga keseimbangan. Letakkan keseimbangan, perlu juga ada protein di dalam dia. Tak dalam boleh minuman. Dalam minuman tu. Sebabnya kita pun nak jadikan minuman tu sebagai diet kita, tapi diet in terms of hanya dapat vitamin dengan mineral tak cukup. Protein. Sebab buah-buahan tu vitamin dengan mineral. Buah-buahan tu mineral, banyaknya vitamin lah. So in terms of acid amino dia tak ada. So that's why kita perlukan Forever Light untuk menambahkan nilai protein dalam dia, dalam minuman kita tu. Dan satu lagi, Forever Light ni adalah kickstart untuk pembakaran lemak. Sebabnya bila ada protein, baru dia boleh bakar lemak kita dalam badan kita. Macam tu. Walaupun dia protein daripada tumbuhan, macam tu ya? Ya, betul. Walaupun dia lagi bagus daripada tumbuhan kan? Betul. Mudah, sebab dia mudah nak dicerna. Mudah cerna. Mudah hadam, diserap. Lepas ni hari-hari kita makan. Supposed to be. Dia kickstart kepada pembakaran lemak kita. Sebab dia ni menghidupkan sel-sel baru kan. So dia menjana pembakaran lemak badan kita. So kalau kita tak cukup asid amino ialah sumber kedua terbesar dalam badan kita tau, selepas air. Yang diperlukan. Air dia sumber yang terbesar selepas air yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Kalau kita tak cukup asid amino, kita lemah. Sebab itulah kita sumber terbesar dalam badan. Kedua terbesar. Dan dia adalah kumpulan protein untuk pertumbuhan sel. Ya, betul. Pemulihan sel. Betul. Alright. Okay. Hebat betul Soya Forever Light. Mungkin kau tak makan. Kena hari-hari kanser makan. boleh makan, orang kanser. Gaut tak boleh. Ya, betul. Gaut. Sebabnya dia, tapi itulah sebenarnya badan kita Kak Zana perlukan protein. Tapi in terms of bila orang gout contohnya, doktor suruh dia tak boleh makan ikan, ayam kan. Dia tak boleh juga sebab badan kita perlukan protein untuk penyembuhan badan. So in terms penyembuhan sel baru, so dia makanlah, gantilah dengan protein tumbuhan ni yang lebih mudah untuk dihadamkan. Dan sebenarnya kalau in terms of gout ni kan, dia bukan
bukan totally salah ayam daging tu semua, ayam daging, udang tu semua. Yang salah tu ialah yang merasakan makan makanan tu, yang bagi rasa. Sebab kita tak makan daging, saya saja makan macam tu. Kita tak makan ayam macam tu saja. Kita akan letak perasa kan yang bagi sedapkan makan makanan tu. So perasa-perasa tu yang membuatkan kita jadi gout semua tu. Perasa tu. Itu nanti kita cerita pasal penyakit. Kita cerita pasal produk dulu ya. Alright. Okay, so seterusnya kita cerita sekarang immunity. Kita tingkatkan sistem imun. Kan, untuk lengkapkan kita punya kesihatan di badan kita tu, ada juga imun yang mana di sini kita makan pemestin dan juga Feogreen ya. Okey, apa itu sistem imun? Sistem imun merupakan satu sistem perlindungan secara biologi yang ada di dalam tubuh manusia yang terdiri daripada Kak Baiti, back balik saya tak sempat nak screenshot dia. Okey, boleh. Okay, dan. Okey. Apa itu sistem imun? Sistem imun itu merupakan satu sistem perlindungan secara biologi yang ada di dalam tubuh manusia yang terdiri daripada sekelompok sel, protein, jaringan dan organ khusus untuk bekerjasama dan melawan sesuatu yang berbahaya bagi tubuh. Okey, apa yang bahaya pada tubuh kita? Radikal bebas datang pada toksin yang kita makan itulah ya, daripada pengawet, perasa, pewarna, lepas tu apa lagi radikal bebas? Semua radikal bebas. Pencemaran, asap rokok. Lepas tu gelombang-gelombang aktif semua ni kan. Handphone semua tu menyumbang radikal bebas yang akan merosakkan sel-sel tubuh badan kita. Macam tadi kan, kita tengok tadi kan ada sel otak, ada umur dia hayat dia 60 tahun. 60. Sebab itulah orang kalau orang dia kalau pasal hutang, contohnya hutang ke ataupun zaman-zaman dulu lah kan, dia masih ingat lagi kan. Sebab sel otak memang lambat nak mati. Macam tu. Tapi kalau sel perut, orang mudah sakit perut sebab sel perut memang senang nak mati. Tapi bila kita makan makanan bertoksin, kadang tak sampai 5 hari dia dah mati sel tu. So dia ada sel-sel ni boleh oleh kerana kita makan makanan bertoksin tu, dia boleh jadi mati pramatang. Sebelum dia dah matang, sebelum dia dah tiba masa dia dah mati awal. Sebab kerana radikal bebas tu. Gitu. Macam kita jugalah. Kadang-kadang kita nampak muda tapi rupa macam tua kan. Macam tu. Sebab apa nampak lebih tua daripada usia? Sebab radikal bebas tu dia merosakkan sel, dia membuatkan penuaan awal. Awal, ya betul. Dia membuatkan sel-sel tu sepatutnya tak sampai lagi masa untuk digantikan untuk mati, tapi telah mati awal sebabnya kerana radikal bebas tu. Okey, apa lagi membantu badannya? Bakteri jahat, kuman, virus, semua pun akan menjadi menjadi bahaya, musuh bagi badan kita ya. Okey, so kita makan apa untuk memerangi radikal bebas ni? Pertama kita makan untuk masalah gastrik ataupun GERD ni, kita amalkan Feogreen. Feogreen ya. Feogreen, kalau saya di sini pun ada Feogreen, nampak tak? Saya ada Feogreen juga ni. Okey, Feogreen lah sumber makan hijau yang baik, yang berakali tinggi. Lepas tu apa dalam dia? Dalam dia ada rumput bali muda, ada alfalfa, ada gandum, yang semua kaya dengan, kalau macam rumput gandum tu kaya dengan klorofil, ada bali. Ada merah. Ada bali. Dia fiber lah. Fiber, kaya dengan mineral. Lepas tu ada alfalfa, ada vitamin A, B6, K dan E. Lepas tu ada lada merah, cayenne nama dia, cayenne pepper. Bantu penghadaman. Lepas tu dia memang kaya serat lah, bila ada bali semua ni, dia kaya dengan serat, bantu penghadaman. Lepas tu bantu mengatasi sembelit. Dan dia juga boleh mengurangkan keasidan asid dalam perut kita tu. Dan dia bantu untuk singkirkan toksin dan seimbangkan pH darah. Jadi bagi orang yang penggemar daging agak acidic ya, so bila dia makan membuatkan darah berasid, so bila dia makan dengan Feogreen ni boleh menetralkan asid dalam darah dia tu ya. So dia balancekan. Lepas tu dia baguslah untuk mengurangkan masalah kegemukan dan pedih ulu hati tu. Pedih ulu hati sebab faktor tadi kan banyak asid kan, asid tu reflux kan. Dan dia kaya juga dengan magnesium. Magnesium ni bagus untuk struktur tulang dan otot. Dan dia mengekalkan impas pada saraf kita. Dan dia ada klorofil. Klorofil bantu untuk menguatkan hemoglobin. Klorofil.
Maksudnya dia bantu untuk kuatkan kita punya sel darah merah lah, supaya sel darah merah kita ni cekap mengikat oksigen. Gitu ya. So dia bantu untuk membina semula darah, sel-sel darah merah, bantu untuk kesihatan mata. Lepas tu ada selenium yang juga untuk selenium ni bantu untuk mengeluarkan insulin secara semujadi untuk penghidap kencing manis. Wow. Okey, sebenarnya kan kalau kita tengok Feogreen ni, makanan-makanan dia semua adalah sumber serat yang mana dia memberi makan kepada mikrobs dalam usus kita. Saya terangkan, saya ulangkan balik. Dia sebenarnya memberi makanan kepada mikrobs, mikrob baik dalam usus kita sebenarnya. Okey, kalau dulu saya belajar dengan Dr. Nadine Darus, dia kata dalam usus kita ni, Kak Zana, ada mikrob baik, ada mikrob baik, ada mikrob jahat. Betul-betul. Okay. Mikrob jahat ni dia memang sukalah makan yang merapu yang kita makan macam-macam tu kan. Apa tu gluten, macam tepung, lepas tu yeast, lepas tu apa gula, itu makan bahan pengawet, rasa semua itu makanan tu menternak mikrob jahat, memperbanyakkan mikrob jahat. Tapi pada masa sama Allah sayang kat kita, Allah create ada mikrob baik juga dalam kita punya usus. Ya. Tu yang panggil apa tu prebiotik semua tu kan, prebiotik. So mikrob baik kita ni dia menghasilkan hormon semua jadi sebenarnya Kak Zana. Dia hasilkan hormon semua jadi. Ya. Contohnya macam ada satu nama mikrob tu, nama dia Akkermansia. Ada nama dia panjang, saya tak terhafal nama dia tapi saya short form kan. Akkermansia ni. Sedap namanya kan. Bolehlah bagi nama pada anak ya, pada anak perempuan. Nama Akkermansia. Mikrob, nama mikrob ya. Okey, nama mikrob Akkermansia ni tugasnya apa tau Kak Zana? Dia hasilkan hormon insulin. Masya Allah. So bila kita selalu makan benda-benda macam Akkermansia ni dia suka makan apa? Dia suka makan buah-buahan yang berwarna merah dan manis. Warna merah manis. Sebab tu kita kena makan buah-buahan ke makan tadi kita tengok kan makanan kita tadi tu macam-macam kan. Ada macam pomestin kan warna merah, lepas tu yang ni warna apa, macam-macam warna, berries kan. So warna-warna ni semua dia sebenarnya ada attraction dengan mikrob-mikrob baik tu. Ada attraction pada mikrob-mikrob tu. Ada mikrob yang suka makan warna oranye, ada suka yang makan hijau. Ada mikrob yang suka macam Akkermansia tu, dia suka makan warna-warna yang merah, buah-buahan warna merah lah macam purple, merah kan. Dan dia create insulin, hormon insulin. So bila kita apa nama dia tadi Kak? Akkermansia. Eja tak ingat. Eja betul-betul dia panjang actually nama dia tadi. Itu short form dia. Tu short form lah. Senang nak ingat. Ini pembacaan ini juga Akkermansia, okey. So bila contohnya kita makan, sebab tu yang tadi kan dikata selenium kan, dan selenium itulah sumber yang memberi zat lah pada mikrob tu supaya dia boleh menghasilkan insulin untuk penghidap kencing manis. Sebab bila kita makan contoh Feogreen ni kan, dia memberi makan pada Akkermansia ni sebagai contohnya. So Akkermansia ni akan menghasilkan insulin semua jadi. So membuatkan pankreas kita tu tak begitu bekerja sangat. Dia tak banyak sangat kerja. Dia membuatkan pankreas so rehat. So pankreas kita tu jadi dia rehat lah, dia kurang bekerja, dia long lasting lah. Dia hidup dia lama gitu. Sebab apa? Dia tak banyak sangat kerja macam tu. Nak yang dah rosak, pankreas dah rosak tu kan? Ya, sebab itulah kena rehatkan dia sikit. Bagi kurangkan beban dia. Betul. Kita bagi makan Feogreen ni supaya dia menghidupkan mikrob-mikrob yang boleh bantu untuk take over insulin. Apa tu insulin, penghasilan insulin semua jadi tu. Dan dia insulin semua jadi, bukan insulin yang dia ambil pada luar. Ini backup backup. Pankreas tak boleh kan? Masya Allah. Betul. Cantiknya Allah. Allah dia bagi pada kita macam-macam tau. Dia ada backup dia. Maksudnya kalau yang ni rosak, ada yang ada satu lagi. Ada plan B ya. Ada banyak plan sebenarnya. Betul. Dia banyak penolong kiranya yang menolong kita ni kan. So cuma tugas kita ialah memberi makan kepada benda-benda ni semua, entiti ni semua supaya dia orang hidup. Tapi selama ni kita bila kita makan benda-benda yang
beracun toksin, merapu tu kita banyak menghidupkan melekot-melekot jahat tu yang akan memusnahkan melekot-melekot baik. Tu yang jadi sel-sel badan kita rosak sebabnya dirosakkan oleh melekot-melekot jahat tu semua ya, yang melekot-melekot jahat tu akan membentuk infeksi dalam badan kita. Tu yang jadi imun kita lemah tu kan? Ya betul. Dalam perut. Dahlah kita kurang makan, kalau kita macam seimbang, kita benda semua kita makan tapi bersama sama kita makan benda tu sebab kita tak boleh tahan, kita suka makan kan. Tak apa, itu adalah suplemen, kita makan kurang memang tak ambil suplemen tapi kita makan benda yang tu. So tu membuatkan badan kita cepat lemah. Okey, satu lagi. Okey, ini testimoni daripada saya sendiri, keluarga saya sendiri, macam mak mentua saya. Dia memang saya bagi dia makan Feogreen ni masa dalam first day, second day puasa tu. Dia mengadu sakit perut tau sebab dia memang ada gastrik, dia ada masalah gastrik. Dan bila saya tengok live dia suka makan kopi, dia memang suka penggaman kopi. Sebab dia kopi dalam kopi 3 in 1 lah kan. Jadi macam mana kan, jadi dia memang penggemar. Macam mana kan kita nak apa tu, tak nak halang, susah pula kan. Tak apalah, kita bagi Feogreen so that bila dia makan kopi sekalipun tak efek. Memang alhamdulillah sampai sekarang dia boleh puasa yang dengan sempurna, dengan sihat lah kiranya. Sebab Feogreen ni dia boleh mengurangkan keasidan. Mengurangkan keasidan pada kopi tu sendiri. Ya. Lepas tu satu lagi saya ada testimoni daripada kawan baik saya sendiri. Tak tahu dia ada tak dalam ni kan, hadir tidak dalam ni. Dia masa first day puasa itu dia tak boleh berpuasa sebab dia ada anak kecil, dalam setahun lebih tak silap saya. So dia kata, Kak Baiti tak boleh puasa, kena batal sebabnya anak nak menyusu, susu tak drop. Lepas tu dia minta saya pemustin, tapi saya biasalah kita tak ada produk-produk semua kan, tak sampai lagi. Kita bagilah Feogreen kat dia. Feogreen dia makan 3 biji terus. Lepas tu alhamdulillah petang tu saya pergi rumah dia. Lepas tu dia makan malam tu, esok tu dia kata susu dia meriah banyak. So dia boleh berpuasa, anak dia boleh tidur lena. Itu sebab kekenyangan. Kalau first day tu memang anak dia meragam lah, dia pun stres. Dia terpaksa batalkan puasa, terpaksa batalkan puasa sebab dia nak makan, dia nak minum. Tapi dia makan minum harian pun tak boleh nak drop susu dia, sikit lah. Tapi bila dia makan Feogreen, susu dia boleh drop. Okay, kenapa? Sebab apa tu? Sebab tu lah. Dalam usia kita itu, sayuran tadi tu dia dia memberi makan pada mikrop yang membuatkan hormon. Betul tak? Ada hormon insulin, ada hormon untuk kewanitaan kan, ada hormon untuk menghasilkan susu, ada hormon lain-lain. So badan kita sendiri akan create ikut keperluan untuk badan kita tu. So kita just makan, kita just makan je apa-apa yang baiklah untuk memberi makan pada badan kita supaya dia sendiri akan create ikut keperluan kita. Jadi kalau ibu-ibu nak banyakkan susu boleh bagi Feogreen. Feogreen sebab dia ni kaya dengan sayuran. Sebab memang macam orang tua pun cakap kan, memang ibu-ibu yang berpantang ke menyusu ke kena banyak makan sayur kan, kena selalu buat sup sayur ke apa kan. Tapi lah dengan faktor pekerjaan kita, kabutnya tak sempat kan. So kita telan je Feogreen ni. Senang je, mudah je kan. Betul. Okay, so seterusnya last but not least ialah Pemestin. Okay, Pemestin ni ada apa? Dia ada 7 jenis buah, iaitu delima, manggis, pear, raspberry, blueberry, blackberry dan juga biji anggur. Okay. So dia ni mengandungi tinggi nilai orat yang tinggi. Orat tu apa? Oksigen, radical capacity. Yang mana bila orat ni tinggi, dia boleh meneutralkan radikal bebas. Menentukan dia akan memerangi radikal bebas lah kan. Nanti macam tadi entiti yang membuatkan badan kita rosak adalah radikal bebas kan. So Forever Pemestin ini bantu untuk memerangi radikal bebas tu. So untuk orang yang sedang menghadapi kemo ke pun sama juga, dia radikal bebas lah yang merosakkan sel dia, membuatkan sel dia tu mengalami degeneratif. So dia boleh rawat dengan Pemestin ni.
Kalau peringkat awal lah, peringkat awal yang mana dia nak rawat dengan makanan jadi sebelum dia nak buat kemo pun dia boleh gunakan pemosin untuk menunjukkan radikal bebas dia. Dan satu lagi untuk pemosin ni juga dia ada delima Kak Zana. Yes. Mana dia delima ni bagusnya dia boleh kawal air dalam badan tau. So untuk orang yang contohnya dia water retention ni sebab sebab air, kaki bengkak semua tu kan. Betul. So dia boleh menolak air yang berlebihan daripada badan. Delima ni bagus untuk menolak air yang berlebihan daripada badan. Siapa yang menghadapi water retention, bengkak, sembab semua tu, itulah makan pemosin untuk menyahkan air. Tapi memang dia bila dia makan ni memang dia akan kencing lah. Nampak kencing dia banyak dia. Tapi itu saluran healing yang menunjukkan bahawa badan tu memang nak keluarkan air yang berlebihan tu. Lepas tu dia ada manggis kan untuk kawal sel-sel kanser. Macam tadi kan kita tengok perut tu kalau tak dibendung lah. Kalau tak dibendung, masalah GERD tu lama-lama boleh jadi kanser kan, kanser perut ke, kanser esophagus ke. So dia kena amalkan pemosin ni untuk mengelakkan daripada radikal bebas tu menjadi sel kanser. Sel kanser pula lah. Gitu. So that's why kita kena makan pemosin ni sebagai yang akan neutralkan sel-sel kanser kalau dah terwujud dalam perut kita tu. So dia ada raspberry untuk sel kanser di payudara semua. Lepas tu ada blueberry, blackberry. Lepas tu dia ada ekstrak biji anggur ya, ekstrak biji anggur. Sebenarnya biji anggur ni Kak Zana, saya seluruh pembacaan saya lah kan. Sebenarnya anggur ni dia yang bagus ni adalah biji dia tau sebenarnya. Tapi kita selalu buang biji kan. Kita makan biji, makan buah saja. Kita tak lalu makan biji sebab pahit kan. Tapi bijaknya orang Arab dia sebab dia keringkan anggur, jadilah kismis. Kismis nak kena gigit. Kismis bila kita dah kering sebab dia dah biji anggur yang dikeringkan, dia dah kering. So kita makan tak rasalah pahit sangat kan. So sebenarnya kan itulah that's why kismis tu baik untuk otak. Dikatakan bagus untuk kecerdasan kan sebabnya biji anggur tu sebenarnya bagus untuk otak tu. So dia kuatkan sel otak. So bagi orang yang macam dah contohnya stres kan, bila stres dia blur, dia tak boleh fokus, dia ada mental ada masalah mental. So dia makan pemosin ni untuk mengaktifkan balik sel-sel otak dia tu. So kita tengok kan. Kalau tengok gambar rajah ni, ni ialah menunjukkan bahawa paras nilai orat lah bagi setiap buah-buahan. Ada peach, ada carrot, ada apple, semua buah-buahan ada nilai orat dia, iaitu oxygen radical absorbance capacity tu, itu kebolehan untuk menyerap radikal bebas. Buah-buahan semua. Tapi di sini kita tengok berapa dia punya keupayaan delima. Iaitu pomegranate juice tu tinggi kan, hampir 9,000 kan, 9,000 macam tu. So that's why lah delima ini salah satu buah yang disebut dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran tu memang Allah nak cerita benda yang bagus-bagus, benda yang terbaik. Macam itulah. Kan, benda yang terbaik lah. Benda itu bila dikaji oleh saintis menunjukkan bahawa memang dia mengandungi baguslah, paling bagus nilai orat dia tu. So kalau kita tak nak makan lah, tak nak makan buah-buahan tadi tu kan, ataupun kita kata tak yalah makan pemosin contohnya kan, kita nak makan buah-buahan saja. Kita memang badan kita perlukan 3,000 ke 9,000 orat setiap hari untuk memerangi radikal bebas. Kalau kita tak nak makan pemosin, kita nak makan buah-buahan dan sayuran, boleh je makan, tapi kita kena makan 2 kilo ubat merah, kacang, apple, tomato tu 2 kilo ya. Tak tahu makan. Lepas tu 1.3 kilo tu kobis. Lepas tu nantilah ada bawang merah, jangan sebiji 2 je, kena 1 kilo. Ya. Lepas tu oreng ke brokoli kena dalam setengah kilo. Sehari ni makan. Gitu sehari. Kalau saya belajar dengan Dr. Noordin, kalau saya belajar dengan Dr. Noordin dekat Zana, saya ceritakan sikit kan. Sama juga. Kan saya cerita semalam, semalam kan. Macam mana kita nak sembuh penyakit diabetes, sembuh tanpa ubat. Lepas tu darah tinggi sembuh tanpa ubat kan, tanpa ubat. So kita tukar ubat tu kepada natural food, iaitu buah-buahan dan sayuran. Pun sama, kita nak makan tu berapa banyak buah dan sayur tu adalah berdasarkan pada berat badan kita.
Contohnya kalau buah contohnya buah darat dengan 10 berat badan kita. Contohnya berat badan kita 70, darat dengan 10, maksudnya 700 gram buah kita kena makan pagi. Pagi sajalah macam tu. Lepas tu sayur pula ialah berat badan kita darat dengan 5. Contohnya kalau berat badan kita 70 darat dengan 5, 350 gram sayur kita kena makan. Dan sayur tu adalah sayur veggie, raw veggie. Tidak dimasak. Kalau masak pun separuh masak macam tu. So itu satu meal. Bukanlah bukan satu hari tau. Satu meal. So itu menunjukkan bahawa kalau kita betul-betul nak jaga badan kita, memang kita kena makan sayur dan buah yang banyak macam tu. Tapi ialah oleh masa kan, dan tak mampu pun kita makan sebanyak tu, dosalah kita makanlah produk-produk forever, makan suplemen Pomestin sebagai contohnya, Pomestin Power, yang mana makan pun hanya 60 ml sehari sahaja. Itu dah cukup untuk tubuh badan kita, untuk kita dapatkan lebih kurang 3,000 ke 9,000 nilai ORAC dalam satu hari. Okey, ini adalah keratan-keratan apa yang berkaitan dengan pomegranate, macam mana delima tu boleh fight kan, boleh fight prostate cancer. Lepas tu ini adalah himpunan-himpunan surah lah dan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang menunjukkan bahawa semua bahan-bahan yang kita makan tadi tu, delima, lepas tu minyak ikan kan, lepas tu zaitun, lepas tu aloe vera, madu, semua memang dalam Al-Quran dan sunnah. Memang Al-Quran udah tu. Sekejap ya. Okey, dan memang dah sebut dalam Al-Quran. So apa yang kita makan ni sepatutnya makan yang sebenarnya yang paling utama. Bukan alternatif. Makanan ini bukan makanan alternatif. Ialah makanan yang first choice sebenarnya. Then the second choice ialah makanan yang selepas tu lah kan. So inilah first choice yang kita kena makan dulu. Ya. Okey. Ini saya tunjukkan juga tentang healing crisis. Sebabnya bila kita makan, memang kita akan mengalami healing crisis kan. Makan makanan produk, dan bila orang tu ada gastrik pun sama juga, dia akan mengalami healing crisis. Antara salah satunya ialah kalau untuk orang gastrik kan, biasanya bila dia makan, dia akan membuatkan rasa mual. Kalau kita tengok nombor 15 tu kan, rasa mual, sembelit, sendu yang kerap, macam sendawa lah ya. Itu menunjukkan sistem pencernaan dia memang lemah. Selama ni kalau sistem bila orang GERD, memang sistem pencernaan dia tengah lemah. So bila dia makan suplemen, dia betulkan balik lifestyle dia, maka memang pada permulaan dia akan merasai mual, sembelit dan sendu ataupun sendawa yang kerap. Itu menunjukkan bahawa sistem pencernaan dia lemah dan masalah pada hati. Dan juga dia pun sama, akan kadang-kadang akan mengalami kulit-kulit pecah, ruam, gatal-gatal, berpeluh, berkelimumur pun sama. Itu adalah tanda sistem hati dan sistem pencernaan. Kadang dia buang angin kan, kentut, mantang pun sama juga. Itu menunjukkan bahawa sistem penghadaman itu mengalami kelemahan lah sebelum ni. So jangan takut bagi orang yang makan, dia ubah lifestyle, memang nak sihat tu kena ambil masa lah kan, dan kita kena hadap seketika proses healing, proses penyembuhan. Ini menunjukkan bahawa badan kita nak sembuh, badan kita nak keluarkan semua toksin yang dah bersarang dalam badan kita selama berpuluh tahun. So tindak balasnya adalah seperti yang saya cerita tadi lah, iaitu dia akan mengalami kulit melepuh ke apa kan, kelimumur, akan semua sembelit semua tu. Ya. Okey, seterusnya ini last slide. Satu lagi hadis yang kita boleh ingat, itu perut itu rumah penyakit. Itu hadis sahih Muslim, yang mana maksud perut dalam hadis ada sini adalah bukanlah saiznya, tapi apa yang diisi di dalam perut berupa makanan dan minuman. Nabi menyatakan lagi, perut itu semacam telaga bagi badan, urat dan juga pembuluh darah. Sarah pula silap ya. Apabila perut itu sakit, maka pembuluh darah itu akan membawa penyakit. So that's why kita kena jaga perut kita, sebab itulah telaga bagi tubuh badan kita lah ya. Pemula penyakit sebenarnya. Okey, itu saja setakat ni saya punya sharing Kak Zana. Okay, so Kak Zana, so nak tengok ya kepada persoalan ni pertanyaan. Pertanyaan. Soalan-soalan.